Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? So, sesi bangun diawalkan 5 minit. Bangun. So, apa khabar? So, kita sedang dalam proses untuk membangunkan ramai orang. Selamat pagi, nama saya Nasrul Hadi, Vice President untuk The Shooks International Sdn Bhd. Dan saya sedang bersiaran sedikit awal di sesi bangun pada pagi ini. Disebabkan saya ada komitmen kerja yang saya perlu go somewhere pagi ni. So terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan saya setia setiap pagi. Cuma hari ni kita sedikit awal. Saya harap anda okey untuk saya sedikit awal. Apa khabar Puan Mastura Atan? Assalamualaikum macam tu je jawab dia. Assalamualaikum. Ini bahasa mana ni? Okey, so apa khabar? Terima kasih kerana anda menonton. So saya nak ambil sedikit je masa anda pagi ni, sebab nanti saya cerita saya nak ke mana pagi ni. Sebab saya nak share something yang penting untuk anda, bawa something so that anda boleh gunakan apa yang saya nak share ni sebagai panduan, especially kita dah nak masuk musim cukai. Bukan musim durian, bukan musim buah, bukan musim manggis, langsat, duku, tidak. Ini kita nak cerita pasal musim cukai. Selamat pagi Tuan Syarin, apa khabar Tuan Syarin? Apa khabar Puan Auna Ahyat, apa khabar? So, saya nak anda bantu saya. Adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Kalau kedua-dua ni jelas, saya mohon terima kasih untuk bantu anda. Lebih awal tulis itu jelas dan terang. Jelas dan terang. Yes, Tuan Tengku Fatih Al-Hafiz Al-Yamani 2. Wow, ini dah macam betul-betul nama Sultan dah ni. Sultan Al-Fatih, Turki kalau kata kan. Yang berjaya memecah masuk ke Konstantinopel. Itu dia, nama lama untuk Istanbul. So jangan lawan dengan saya sejarah lah. Saya suka sejarah. Sedap nama Tengku Fatih. Mungkin saya rasa ayah kepada Tuan Tengku Fatih di nak urus bisnes ni mungkin berdasarkan nama Sultan Al-Fatih Turki lah. Okey. So saya nak share pasal cukai pagi ni, tentang apa dokumen yang anda perlu simpan untuk percukaian. Tapi sebelum saya share lebih jauh, saya nak bagi tahu siang-siang, saya nak bagi tahu awal-awal. Waalaikumsalam Puan Noni, sihat-sihat, alhamdulillah sihat. Anda yang di page Nasrul Hadi, saya tengah live kat 3 tempat serentak. Sekarang saya live di grup Nak Urus Bisnes, saya live di grup EFP, dan saya live di page Nasrul Hadi, page saya. Cuma di page saya ni, saya nak anda beralih sekarang. Ada dua pilihan anda nak beralih. Satu, anda alih ke grup EFP. Kalau anda pernah hadir EFP. Kalau anda adalah peserta EFP, anda beralih ke EFP. Kalau anda adalah belum pernah hadir program EFP, pindah ke grup Nak Urus Bisnes ni. Pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes. Tuan Zaid, Puan Zaid Zamzam, pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes. Anda boleh tonton terus di grup Nak Urus Bisnes. Okey? So saya akan saya saja je. Kenapa? Mesti you all pelik kan? Kenapa? Mungkin siapa rasa ada pertanyaan? Kenapa Tuan Nasrul ni dia pergi live dekat page dia? Kenapa dia tak habiskan je kat page dia? Ini perkara yang anda kena belajar tentang community building. Dalam MMM anda akan belajar. Especially bagi anda yang akan join ZTM tak lama lagi, bulan hadapan, dan akan seterusnya pergi ke program 666. Program MMM. Program 666 pula. Daripada ZTM pergi ke program MMM. Tengok tim saya dah gelakkan saya dah. Tuan Nasrul, 666 tu nombor lain, bukan nombor kelas, nama kelas. Yes, kita ada program ZTM 3 hari, pertengahan bulan depan, dan seterusnya pada bulan April kita ada MMM, Millionaire Marketing Mastery, yang mana kedua-dua program ni adalah inspirasi dan kendalian Dr. Azizan Usman. So, tolong pindah sekarang anda di page Nasrul Hadi, pindah ke grup Nak Urus Bisnes, sebab kita sedang membina community. Terima kasih kepada anda yang terus pindah. Pindah sekarang Puan Nora, Puan Zamzam, Tuan Zaid. Pindah sekarang. So saya akan teruskan live saya di grup EFP dan juga di grup Nak Urus Bisnes. Terima kasih Puan Noni dah pindah. Bagi anda-anda yang lain, sila pindah sekarang, sebab saya nak cerita pasal cukai pagi ni. Terus pasal cukai, bersempena dengan kelas cukai yang saya akan run pada minggu hadapan. Minggu hadapan saya akan run kelas cukai, urus cukai pada hari Sabtu pagi sampai petang. Waalaikumsalam and morning Miss Sandra. Apa khabar Miss Sandra? Toki kedai makan kita.
di Petaling Jaya, tak silap saya itu. Petaling Jaya ke Subang? PJ dia cakap PJ. Okey, jom pindah sekarang. Jom pindah, bukan jom ubah. Jom pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes dan juga grup EFP. Kalau anda boleh masuk grup EFP. Okey, pindah sekarang. So anda di page Nasrul Hadi, saya sambung terus di grup Nak Urus Bisnes dan juga di grup EFP. Okey, terima kasih di page Nasrul. Okey, anda di Nak Urus Bisnes, jangan ke mana-mana, tunggu sini kejap, saya nak cerita pasal percukaian. So, tuan-tuan dan puan-puan, of course kita dah nak masuk musim cukai. Sekarang ni ada yang ramai di antara anda dalam proses untuk menyediakan borang EA form, yang mana bulan depan EA form ni akan digunakan untuk menghantar borang E, iaitu borang penyata majikan. So, ini something yang saya rasa ramai orang tak sedar, dan ramai orang sedar tapi tak buat-buat. So of course kita akan try untuk teruskan sesi ni. Okay, terima kasih Puan Umu Hussein, setia dia menanti setiap hari saya punya live. Saya memang tahu dah akan ada orang yang akan, orang-orang sama je tengok live saya pagi-pagi, saya okay. So at least kita akan pick up banyak benda bila saya run benda tu setiap masa. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sementara tu saya nak anda bantu saya juga. Kalau semuanya jelas, ready, terang apa semua, saya nak anda bantu saya belanja love. Belanja love. Belanja love saja. Belanja love saja. Saya nak belanja love. Tekan love banyak-banyak. Tekan love banyak-banyak. Cik Lin Sabri ni yang I told you about semalam, ada kelas taxation. Oh lama. Lin Sabri ni siapa? Kawan kepada Puan Nura lah ni. Yes, kami akan run kelas taxation minggu hadapan 7 Mac 2020, hari Sabtu. Okey. So, apa khabar Puan Diana? Oh, lama tak nampak Puan Diana. Khabar Cik Afni Jamal. Okey. Kita cerita pasal cukai, pasal dokumen. Ramai orang dia ada banyak soalan. Tuan Nasrul, saya sebagai business owner ataupun saya sebagai pembayar cukai individu, apakah dokumen yang saya kena simpan? Dan jenis apa dokumen ni? Bagaimana nak simpan? Berapa lama nak simpan? Berapa lama pun penting Kita nak tahu berapa lama kita kena simpan dokumen. So ini soalan-soalan yang biasa ramai orang tanya diri dia, ataupun ramai orang tanya saya. So hari ni saya nak kongsi sedikit apa yang anda patut simpan, apa anda patut simpan, bagaimana anda patut simpan, dan berapa lama anda patut simpan. Saya ulang balik, apa, bagaimana dan berapa lama. Okey, boleh saya share sikit pagi ni? So kalau boleh tulis itu boleh dan ready. Tulis itu boleh dan ready. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Mei Maria. Maaf tak dapat join live, saya dalam seminar InScan. Okey, teruskan Puan Mei Maria. Nanti lepas saya habis live, awak tengoklah siaran ulangan, atau tonton baliklah live ni. Okey, ready? Tak ada ready pun saya takkan teruskan lah. Tunggu ready dulu. Tulis ready. Tulis ready. Tulis ready. Morning Diana Haji Din. Teringat cendol mangga. Ada cendol mangga ke Puan Diana? Wow, cendol mangga. Biasa orang buat cendol durian je. Ada cendol mangga. Ui, ni gaduh ni, cik gaduh ni. Ya Allah. Hai. Puan Diana. Macam manalah, bila lah saya dapat pergi ke kedai Puan Diana untuk memakan cendol ni. Hush. Mencabar betul. Pagi-pagi dah kena cerita cendol Aduh. Hai. Okay, so ready walaupun busy. Terima kasih Miss Sandra. Okay, bila kita cerita pasal simpan resit, obviously kalau anda run business, kita cerita pasal kerangka business dulu. So serius button serius tekan. Okay, button serius dah keluar. Bila kita cerita pasal kerangka business, anda kena simpan semua dokumen berkaitan business. Semua dokumen berkaitan business. Simpan dengan betul. Dan saya nak tim saya bantu. Hakim, tolong saya ambil satu file bank statement. Ambil file bank statement. Mana-mana je. Bank statement kuning. Main sini. Okay, payment voucher dengan invoice. Main sini. Okay, tengok. Saya simpan ada ni ujung ni. Yes. Okay, bila saya cerita pasal simpan dokumen, anda kena ada filing. Sebab ada kena filing So seriously, ni siapa yang baru hadir kelas Smart Cash Flow Management, kelas cash flow, mungkin anda pernah ingat pasal filing ni. Inilah dokumen yang anda kena simpan. Kalau anda buat bisnes, nombor satu, benda paling penting, dokumen anda kena simpan. Tolonglah simpan bank statement, tuan-tuan dan puan-puan. Simpan bank statement.
Nombor 1, dokumen paling penting, simpan bank statement. Kalau anda nak cerita pasal nak buat cukai, itulah yang akan menyelamatkan anda. Bank statement file ni, dia akan menyelamatkan anda dalam pelbagai segi. Bank statement, kena simpan bank statement. Sebab daripada bank statement lah kita boleh tahu macam mana kita punya perjalanan bisnes. Adakah kita tahu transaksi dia. That's why kalau anda berniaga, kita galakkan anda masukkan duit dalam bank. Kalau anda nak berniaga dengan betul, ada orang dia tak berniaga dengan betul, dia tak masukkan duit dalam bank. Itu dia punya strategi. Saya tak nak ajar benda yang salah. Saya ajar benda yang jalur yang betul, yang senang untuk kita consult. Sebab kalau anda start buat benda yang salah, seluruh perjalanan anda punya bisnes tu akan dalam keadaan salah aja. So kita tak nak macam tu. So kita nak anda buat bisnes kena dalam proses yang betul, simpan bank statement. Itu yang pertama. Maksudnya simpan bank statement disebabkan segala transaksi bisnes anda masuk ke dalam bank statement. Okey, itu yang pertama. Okey. Ready untuk nombor 2, tulis 2. Dokumen jenis apa anda kena simpan? Tulis 2. Tulis 2 kalau anda buat bisnes. Okey, nombor 2 adalah semua rekod tentang jualan masuk. Ni sales invoice. Of course, sorry terbalik sikit. Okey. Invoice ataupun rekod jualan duit masuk ataupun apa-apa rekod atau apa-apa benda yang membuktikan adanya urus niaga di antara anda dengan pelanggan. Simpan rekod ni. Rekod ni penting sebab nak membuktikan duit yang masuk tu adalah untuk tujuan perniagaan. Bukan duit tu datang daripada sumber yang tidak dapat disahkan, sumber yang tidak jelas. Sebab dalam konsep saya ada 3 je benda yang kena simpan kalau nak buat account. Dan dia akan membantu untuk anda punya taxation. Yang pertama tadi bank statement. Yang kedua rekod jualan, sales invoice. Rekod duit masuk lah basically. Dan yang ketiga, of course, kalau anda pernah belajar tentang saya punya segi 3 disiplin, dia takkan lengkap kalau tak ada rekod payment keluar. Dan itulah dia ni, payment voucher. File payment voucher, which is kalau anda pernah pergi kelas cash flow saya memang ajar dengan jelas tentang payment voucher ni, macam mana nak simpan, apa dokumen kena simpan, adakah semua kena simpan. Yes, bila kita cerita pasal buat filing, kita nak filing tu boleh jumpa. Tulis situ, filing equal to jumpa. Itu yang ketiga ni, pasal payment voucher ni. Nombor 3 payment voucher. Okay, nombor 1 bank statement. Nombor 2 sales invoice atau rekod jualan. Nombor 3 rekod duit keluar, iaitu payment voucher. Dan tujuan kita buat filing equal to nak jumpa. Buat filing sama dengan nak jumpa. Cuba tulis situ. Buat filing sama dengan nak jumpa. Bukan buat filing nak bagi dia kena make up, color-color, kena tak ada habuk ke apa, terlalu kemas. Tidak. Sebab filing, tujuan kita buat filing adalah untuk kita jumpa barang yang kita simpan, yang kita nak cari. Bukan buat filing untuk nampak kita ni hebat, filing tu teratur. Tidak. Filing adalah tujuannya nak jumpa. Dan of course bila kita nak jumpa barang, kenalah teratur. Faham? Filing bukan tujuan buat filing untuk nampak teratur. Tujuan filing nak buat jumpa. So untuk syarat bagi jumpa, kenalah teratur. Faham ke faham? Kunci dia adalah nak jumpa. Dan kalau anda nak berjumpa barang, anda kena teratur. Faham ke tak faham? Itu sebabnya. Sebab ada orang dia tak faham kenapa dia kena buat filing teratur. Sebab dia kata tak apalah buat filing bersepah, janji saya jumpa barang saya. Tapi kalau bersepah, macam mana nak jumpa? That's why kena teratur. Nampak tak kat situ permainan bahasa dia? Permainan bahasa dia berpusing-pusing. Tak payahlah. Buat filing sebab nak jumpa barang yang kita nak simpan. Yes, bagus Tuan Izzah Abdul Karim. Terima kasih. Okay. So, bila saya sebut pasal payment voucher, dari segi dokumen, payment voucher adalah antara dokumen yang paling penting lah dari segi percukaian. Sebab tujuan kita buat payment voucher, of course saya tak boleh cerita tentang payment voucher dekat live ni. Saya nak cerita pasal dokumen apa nak kena simpan. Sebab di dalam payment voucher adanya rekod pembayaran keluar, adanya invoice, adanya conversation, adanya email, screenshot WhatsApp, adanya quotation, adanya purchase order, delivery order. Semua dokumen-dokumen berkaitan pembelian ataupun berkaitan duit keluar disimpan bersama-sama dengan payment voucher. Kalau anda pernah pergi kelas Smart Cash Flow Management saya ajar secara spesifik pasal payment voucher ni. Lebih kurang setengah jam, kadang-kadang dekat sejam saya hanya cerita pasal payment voucher saja.
Itu pentingnya kalau kita nak cerita. Saya tak nak cerita detail pasal payment voucher, tapi saya tahu anda kena simpan sebab dalam payment voucher juga ada receipt. Kalau anda buat bayaran keluar tentang bisnes, anda buat apa yang patut untuk tujuan perniagaan, so anda kena simpan. Simpan payment voucher. Dan payment voucher ni tujuannya untuk apa? Apa tujuan payment voucher? Siapa boleh tulis? Siapa yang pernah pergi kelas saya? Kalau filing equal to nak jumpa, buat payment voucher tujuannya untuk apa? Nak tulis situ, cepat. Nak bagi hadiah ni. Payment voucher tu untuk duit keluar direct dari bank kan tuan. Yang cash keluarkan cash voucher. Yes, boleh kata macam tu juga. Betul. Kalau cash tu kita panggil petty cash voucher. Kalau payment voucher keluar dari bank, kita panggil payment voucher. Kalau Maybank, MPV, nama coding dia. Kalau CIMB, CPV, ikutlah macam mana. Tapi dia keluar daripada payment voucher. Betul tuan Afni Jamal. Cik Afni Jamal, sorry. Okay, saya banyak kena buat revision balik ni tuan. Yes, Puan Diana, datanglah kelas balik. Yes, itu dia jawapan dia daripada Tuan Zaid. Kita buat PV, tujuannya nak ingat. Tulis situ, PV equal to nak ingat. So, dokumen yang anda perlu simpan adalah PV untuk tujuan percukaian. Tapi tak boleh simpan PV semata-mata kalau tak ada supporting dokumen. Tak kelakar langsung. So, kena simpan dengan receipt, invoice, quotation, semua dokumen yang nak menyokong anda membelanjakan duit bila anda tulis payment voucher tu. Itu tujuannya tuan-tuan dan puan-puan. So asingkan je file dia. Yes, asingkan file. Cik Afni Jamal. File untuk payment voucher yang keluar daripada bank dengan petty cash voucher. Payment voucher nak ingat. Yes, bagus. Berikan tepukan kepada anda. So saya juga ada itu kalau buat bisnes. So anda kena ada senarai-senarai ni. Resit perbelanjaan. Of course, dokumen penting untuk anda simpan juga. Kalau anda adalah business owner, kena simpan PNL. Kena simpan balance sheet. Kena ada rekod-rekod ni semua. Sebab kalau untuk tujuan pengiraan cukai, semua dokumen ni kena ada. Apa khabar Tuan Anwar? ZMA Bina. Ingat ZMA Bina. Okay, salam dekat wife. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Nice sharing. Terima kasih Puan Nur Zamzam. Puan Nur Zamzam, saya nak bagi cadangan kepada Puan Zamzam. Semua klien Puan Zamzam suruh dia follow group nak urus bisnes ni. Daripada penat-penat Puan Zamzam nak explain, cakap dengan dia orang, tengok live ni. Biar saya explain. So that awak tak payah 2, 3, 40 kali sampai ke 18 kali nak explain kepada anda punya klien macam mana nak buat filing. Senang kerja awak nanti. Memanglah awak tak boleh charge dia mahal sebab dia bagi awak filing elok nanti. Tapi tak ada isu. Lagi baik diorang senangkan kerja awak. Lagi banyak klien awak boleh buat. Cakap dengan mereka semua, Puan Zamzam. Puan Zamzam ni buat account. Suruh diorang like. Suruh diorang like depan awak punya ni, depan muka awak. Awak cakap, kalau nak saya jadi awak punya tukang buat account, like page nak urus bisnes. Belajar dengan Tuan Nasrul ni. Senang. Bila saya cerita kat awak, lagi senang. Okay, bagus. Fresh from the oven. Okay, good. Okay. So, boleh saya teruskan lagi? So, kalau anda buat bisnes itu, receipt anda kena simpan. Invoice, dokumen, receipt, apa semua simpan. Dan of course, anda kena simpan laporan kewangan. Kalau tidak, macam mana nak buktikan bisnes anda ni okey ke tidak? Bank statement, semua. Try untuk simpan semua berkaitan bisnes, simpan. Agreement, kena simpan pasal tenancy agreement, agreement business, tentang motor vehicle, semua kena simpan. Apa saja tentang bisnes okey. So bila saya cerita pasal individu, kalau anda adalah individu, apakah resit yang anda kena simpan? Okey. Ingat cukai pendapatan untuk pengiraan cukai pendapatan untuk bisnes ataupun syarikat sendirian berhad dengan anda sebagai individu, dua benda berbeza. Tapi ingat, kalau anda under enterprise, dia akan gabung sekali anda punya personal ni. Tapi tak apa, saya tak nak pening ke kepala anda hari ni. Untuk bisnes, simpan dokumen pasal bisnes. Untuk personal, tak perlu simpan semua benda. Hanya beberapa benda saja anda kena simpan. Yang mana benda anda kena simpan ni adalah berkaitan dengan apa sahaja yang melibatkan anda punya personal. Okey, Tim, minta tolong kejap ambil buku EFP dekat tepi ni. Tu tepi. Tak apa. Yang ada yang tu boleh. Mari sini. Okey, ini buku EFP lama tapi boleh cari juga. Minta cari buku EFP baru tu Kang, nanti kan nak pergi tempat klien. Saya awal ni sebab saya nak pergi ke BEP.
Hari ni saya akan pergi ke Mama Sap. Mama Sap. Siapa kenal Mama Sap? Tulis situ. Saya akan pergi business evaluation process di pejabat Mama Sap Bakery. Kita akan pergi petang ni. Petang ni pula. Sekejap lagi. Habislah ni saya terus pergi. Okey, boleh saya sambung untuk personal? Apakah risit-risit yang anda kena simpan? Okey. Risit-risit yang anda perlu simpan kalau anda adalah personal. Boleh saya mulakan? Okey, nombor 1. Simpan risit melibatkan perbelanjaan kesihatan jika anda bayar untuk anda punya parent. Perbelanjaan kesihatan kalau anda bayar untuk parent, simpan. Sebab anda boleh claim ni kalau anda belanjakan untuk parent. Especially kalau parent tu ada penyakit serius. So kalau anda sponsor parent anda seorang anak yang soleh ataupun solehah, anda kena simpan lah untuk apa anda bayar untuk parent. Okey. Belanja rawatan perubatan. Tapi dengan syarat dia ada risit lah. Itu risit dia. Yang kedua, anda simpan risit kalau anda ada penyakit kronik. Kalau anda penyakit kronik. Kalau anda ataupun pasangan anda atau anak-anak, anda simpan. Dan anda juga boleh simpan kalau anda buat full medical check-up. Full medical check-up. Risit full medical check-up. Sehingga RM500 setiap tahun dapat pelepasan. Ini semua adalah risit-risit berkaitan dengan pelepasan. Pelepasan, relief. Mungkin anda tak tahu ni, nanti anda kalau ada peluang saya share lah benda ni, pasal relief ni. Dan mungkin anda yang akan join saya untuk kelas minggu hadapan, ni antara benda yang anda akan pelajari. Of course, kalau anda juga adalah belajar, mungkin anda tengah further study, cuma malangnya belajar dengan Richard tak boleh dapat pelepasan lah. Anda kena belajar dengan institusi pendidikan. Macam contoh saya belajar ACCA, saya boleh claim lah saya punya perbelanjaan untuk ACCA. Saya tengah study lagi. So kalau anda ada belajar ambil master ke, ambil PhD ke, ambil professional paper ke, sambil anda bekerja, sambil anda buat bisnes, boleh simpan juga risit tu. Itu satu. Kalau anda lepas tu ada claim untuk gaya hidup, lifestyle relief. Anda beli bahan bacaan ke, beli komputer atas nama sendiri, bukan atas nama bisnes. Anda bayar internet atas nama sendiri. Anda beli peralatan sukan, tidak maksudnya yelah, anda beli basikal ke, boleh juga. Peralatan sukan pun boleh claim juga. Itu gaya hidup. Kita nak galakkan anda hidup yang sihat. Atau contoh anda ambil gym membership pun boleh juga sebenarnya. Okey. Boleh saya sambung lagi? Lagi satu, kalau anda ada SSPN, tabungan bersih. Tabungan bersih SSPN. Sekarang dah naik 8,000. Dulu 6,000 je. SSPN. Lepas tu kalau anda adalah ibu mengandung. Ibu mengandung, menyusukan anak, pun boleh juga claim relief. Tapi sampai 1,000 je lah. Contoh beli breast pump, beli storage, boleh beli cooler bag, tu semua boleh claim. Kena ada receipt. Simpan receipt lah. Kena simpan receipt ni. Lagi, anda, ni satu lagi best. Siapa hantar anak dia dekat Taska? Korang ni ada lagi ke tak ni? Macam tak ada je. Tak ada komen pun dari tadi ni. Ada lagi ke tak ni? Cakap sorang-sorang ni lah. Ada lagi ke tak ni? You all ada lagi ke tak ni? Saya tak nampak pun. Okey. Kalau anda hantar anak pergi Taska ataupun pusat asuhan kanak-kanak ataupun Tadika, boleh claim. Tapi sampai 1,000 saja. Dengan syarat Taska atau Tadika tu adalah berdaftar dengan kementerian yang sepatutnya, yang berwajib, agensi yang berkenaan. Okey? Lagi, anda beli insurans, medical card, life insurance, itu receipt kena simpan. Dia ada annual receipt tu. Yang tu anda kena simpan. Wajib simpan. Yang tu kena simpan. Okey, lagi. Apa lagi? Itu je lah lebih kurang. Lagi satu, zakat. Kalau bayar zakat, especially anda yang bayar zakat, at least bayar zakat fitrah setiap tahun tu pun boleh juga. Bayar zakat, zakat pendapatan pun boleh. After school children boleh ke? After school children tak boleh. Sekolah tak boleh. Dia kena ada budak tadika ataupun asuhan kanak-kanak. Bil telefon dan bil unified. Dah beli handphone, boleh ke tuan? Boleh. Bil telefon. Tapi untuk gaya hidup dia sampai maksimum 2,500 sahaja. Beli telefon, kejap Aduh, lupa kejap.
Beli telefon pintar, tak silap saya dah boleh dah. Dulu tak boleh, sekarang dah boleh kan. Jap. Yes, smartphone boleh. Beli phone boleh. Beli phone anda sendiri, tak claim dengan company boleh. Untuk claim gaya hidup. So bagi anda yang bakal submit cukai untuk tahun ni, untuk tahun 2019 punya, untuk cycle musim cukai 2020, untuk declare cukai tahun lepas 2019, pergi simpan semua risit-risit ni. Ini nak dapatkan relief, pelepasan, bukan pengecualian cukai, Cik Iqmah. Pelepasan cukai, relief. Puan Zamzam, tolong advice kepada anda punya klien semua, start tahun ni, start kumpul risit-risit ni, so that tahun depan tak menggagau nak cari. Simpan dalam satu file. Dan tujuan simpan dalam file tu adalah untuk Tak dengar. Okey, untuk jumpa. Okey, boleh. Cun, okey. So itu saja untuk pagi ni, simpan risit ni. Oh, ada satu lagi. Berapa lama nak simpan risit ni Tuan Nasrul? Berapa lama? Cakap orang sebelah, tanya orang sebelah, berapa lama? Okey, lama. Berapa lama adalah tu tim saya dah sebut dah. Saya tak tahu dia sebut sejuk ke 7. 7. Okey, saya punya apprentice ni Tuan Hakim. Tak lama lagi biar dia lah buat live ni. Saya dah penat nak bersara. Macam tua sangat. Yes, 7 tahun. Macam mana 7? 7 tahun. Kena simpan 7 tahun risit. At least untuk percukaian simpan 7 tahun. Simpan 7 tahun. 7, tahu tak 7? 7. 7. You know 7? The number for Cristiano Ronaldo, Beckham, Eric Cantona. Oh, nama-nama orang bola ni. Nombor 7. Simpan 7 tahun. Untuk anda at least lama tak dengar menggagau. Menggagau tu mencari, tak menggagau tu macam mana. Okay, 7 tahun. Simpan sekurang-kurangnya 7 tahun. Untuk semua risit ni, walaupun dah ada risit tu, dah declare cukai, dah submit semua benda, masih lagi simpan 7 tahun. Okay, boleh? Itulah kisah-kisahnya. Yang sebenarnya ini adalah teaser untuk satu kelas namanya Urus Cukai. Ni, Urus Cukai. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, tulis situ nak urus cukai. Kita akan ada run kelas ni pada Sabtu 7 Mac di Rich Q setakat ni. Di section 13 Shah Alam, kita akan run kelas nak urus cukai pada 7 Mac 2020. Saya nak cakap 2000 apa tadi. So 2020, saya harap anda akan join saya untuk sesi ni. Especially Titan, kena queue lah, kena minta. Kita tengah tengok dulu berapa ramai yang berminat ni. So kita akan try nak ada harga dia. Anda boleh tanya dengan tim kami, tulis situ nak urus cukai. Anda akan dibantu. Ada dua option kalau anda nak hadir ke kelas nak urus cukai ni. Saya nak anda tulis situ nombor telefon, ataupun anda boleh PM tim kami. Tinggalkan nombor telefon, biar tim kita call dan tim kita bantu untuk anda bercakap dengan tim kami macam mana nak datang ke kelas ni. Puan Nur Zamzam boleh PM atau DM tim kami, ataupun tulis situ nak urus cukai, tim kami akan PM anda. Saya akan PM saya punya tim under page Nasrul Hadi akan PM anda. Dia akan PM dan bagi tahu anda berapa fee. Nak tahu fee, saya pun itulah, diorang punya tim ada strategi diorang. Saya percaya kepada mereka, trust the process. So saya jadi seorang speaker, fokus kepada konten. Tim saya akan fokus kepada membantu menguruskan pendaftaran anda supaya anda boleh datang. Yes, Puan Zamzam, saya looking forward, akan feel honoured kalau Puan Zamzam boleh datang untuk program nak urus cukai pada 7 Mac 2020. So itu saja petang ni. Itu dia. Terima kasih Tuan Super Khair. Walamak, laju terus, dia terus tinggal nombor telefon. Terima kasih. So saya akan depan ni saya akan terus pergi untuk ke program pula. Jelah Business Evaluation Process, BEP untuk Titanium Premier. Kita dah go to separuh dah. Betul Hakim? Dah hampir separuh, alhamdulillah. So kita ada lagi separuh kita nak go through. Kita dah visit basically 10 lokasi. So hari ni lokasi yang ke-11 kita akan teruskan. So hari ni kita akan pergi ke Mama Sap Bakery. So siapa kenal Mama Sap, InsyaAllah. Saya tak sempat go buat live kot. Tengok nanti macam ni kalau okey. Tapi saya akan pergi ke sana sekejap lagi. Doakan perjalanan kami selamat. Dekat je, dekat PJ je. So insyaAllah kita akan sampai, dan all the best untuk kami dan all the best untuk anda.
So pastikan anda jangan lepas habis tengok live ni, pastikan anda check balance bank anda. Dan kalau anda berminat untuk hadir ke program nak urus cukai ni, tolong PM ataupun bagi nombor telefon kepada tim kami. Okey. Jangan makan kek memasak banyak sangat tuan. Saya tak berapa makan kek lah. Saya kurang makan kek. Dulu masih kecil saya suka. Dah habis dah limit dia. Setiap orang ada limit makan kek ni dalam hidup hayat dia. So sampai satu peringkat dia dah tak boleh makan kek lah. Okey. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana menonton sesi bangun. So petang ni insya-Allah saya akan ada sesi kopi panas. Tajuk petang ni still pasal cukai juga, sebab kita nak bersempena untuk urus cukai ni. So saya harap anda sedialah untuk sesi kopi panas di page Richworks, Instagram dan juga Facebook Richworks petang ni insya-Allah. So nantikan saya, dan esok pagi insya-Allah kita sambung lagi sesi bangun. Okey. Bangun. Buat live Tuan Nasrul, peminat memasak. Tengoklah Cik Hikmah. Kalau memasak okey untuk saya buat live, saya buat live. Kalau saya buat live tengah hari ni, saya akan buat live di page Nasrul lah. Okey. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana anda menonton dari mula sampai habis. Pastikan anda yang berminat nak daftar urus cukai, baik Cik Hikmah boleh tu dah daftar urus cukai. Oh, dah daftar. Terima kasih Cik Hikmah. So looking forward untuk terima anda untuk program minggu hadapan. Okey. Itu saja minggu ni. Itu saja pagi ni. Take care. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah petang ni dan juga mungkin esok pagi untuk sesi bangun. Terima kasih semua. Take care. Assalamualaikum.